Hai semua, Assalamualaikum. Kembali bersama dengan saya, inilah Aktif Kemahiran Sukan di Didik TV KPM. Dan saya Hanif Miswan, kita masih lagi membawakan episod seterusnya, Kemahiran Asas di dalam sukan sepak takraw. Jadi kepada semua yang mungkin ada cita-cita nak menjadi seorang pemain sepak takraw, betul, anda tak salah, inilah program yang terbaik dan tepat untuk kita bawakan kepada anda. Okey, dia ada proses pembelajaran daripada kemahiran asas yang pertama sehinggalah yang seterusnya. Jadi, selepas 4 episod yang kelima kali ini kita ingin bawakan satu lagi situasi sebenar dalam permainan secara ansur maju perlahan-lahan kepada semua. Okey, jangan risaulah sebab Coach Putra sepanjang bersama dengan saya memang seorang yang tertib di dalam mengajar kepada semua. Maksudnya, sukan sepak takraw ni katanya boleh dimainkan oleh semua, termasuklah murid-murid lelaki ataupun perempuan. Jadi kepada penjaga, ibu bapa dan juga jurulatih yang mungkin menyaksikan kemahiran sukan ini, jemputlah untuk serap segala ilmu yang diberikan untuk kita sebarkan lagi kepada semua yang mungkin ada bakat dan juga minat di dalam sukan sepak takraw ini. Okey, kita nak teruskan dan hari ini ada satu lagi kemahiran asas yang akan dibawakan. Jadi jom kita mulakan sepak takraw sekarang. Bila berbicara mengenai sepak takraw, inilah orangnya, seorang jurulatih dari Sekolah Sukan Malaysia Terengganu dan juga bekas pemain yang hebat ni lah. Coach, saya nak tanya satu soalan je. Ketika era zaman bermain ni, apa kenangan ataupun momen yang Coach paling ingat sekali ketika dalam gelanggang? Libasan mana yang Coach paling ingat lah? Okey, momen yang paling saya tak boleh lupa lah. Ketika saya menentang dengan Thailand, ketika perlawanan final di SEA Games Cebu 2005. Antara kenangan yang paling best, saya menentang dengan pemain daripada Thailand iaitu Poncai. Betul. Yang sekarang ni dia pun masih lagi bermain. Dan kita telah menang, dan antara pukulan beliau yang memang saya rasa lalu depan mata saya lah, hampir-hampir nak kena kepala. Itu antara momen lah dalam sepak takraw yang saya tak lupa. Yang teringat sampai sekarang. Dan itulah yang kami harapkan agar Coach boleh berkongsi pengetahuan dan juga kemahiran tersebut bersama dengan murid-murid kita di rumah. Coach, mungkin hari ini saya difahamkan ada satu kemahiran asas yang Coach nak naikkan sikit standardnya. Bagaimana Coach? Okey, dalam hari ini kita akan pergi kepada stage yang lebih sukar sebenarnya. Selepas kita luar gelanggang, maksudnya penguasaan kemahiran. Seterusnya kita akan bawakan murid-murid ini menguasai kemahiran di dalam gelanggang. Iaitu kemahiran first ball ataupun bola pertama dari pihak lawan. Itu antara komponen aspek kemahiran yang paling penting dalam sepak takraw untuk semua posisi. Dia penting sebab dalam sepak takraw ni ada 3 kali sepakan saja, maksudnya dalam setiap pasukan tu. Jadi kenapa kepentingan bola pertama tu Coach? Kepentingan bola pertama sebenarnya hubung kait dengan penguasaan daripada awal yang kita lakukan episod 1 sehinggalah sekarang. Seperti sepak sila, kekuda, menanduk, memeha. Sebenarnya itulah yang sebenarnya hubung kait apabila masuk di dalam gelanggang daripada pihak lawan, itu yang dinamakan first ball, yang menggunakan kemahiran yang kita telah pelajari. Ya, betul, mengikut situasi. Situasi. Saya suka sebab ada kesinambungan, jadi semua pun pasti akan suka. Dan kita nak ingatkan terlebih dahulu sebelum kita memulakan aktiviti, bahawa dalam aktiviti riadah, sukan dan rekreasi dibenarkan untuk tidak memakai pelitup muka bagi memudahkan proses pernafasan. Jadi yang lebih penting adalah untuk kita ikut segala SOP, dan itu yang kami lakukan sepanjang proses rakaman ini. Okey, jangan risau. Jadi kita nak mulakan sekarang juga kemahiran sukan sepak takraw. Okey, untuk aktiviti yang pertama iaitu lunges ataupun dalam pemanasan badan, kita perlu lebih pergi ke komponen otot yang lebih tinggi sikit. Sekarang ni kita akan lihat pada Izani dan juga Hakim dalam melakukan aktiviti pertama, lunges stretch. Dengan kiraan saya kanan dan kiri 5 kali. Okey, kanan bersedia. 1, 2, 3, 4 dan 5. Okey, dan bersedia untuk kaki kiri. Teruskan. Sekiraan 1, 2, 3, 4 dan 5. Okey,
saya akan tekankan sebenarnya seperti biasa postur badan, bukaan kaki seluas bahu dan juga kedudukan badan apabila melakukan lunges tidak bongkok ke depan dan juga ke belakang supaya kita dapat melakukan aktiviti lunges ini dengan lebih baik supaya otot yang kita akan gunakan akan mencapai perbuatan ataupun perlakuan kemahiran first ball dengan lebih baik. Dan kita akan lihat mula bersilang kaki kanan dan kiri secara serentak. Bermakna 10 kali untuk aktiviti satu dengan persilangan antara kanan dan kiri. Bersedia? Kaki seluas bahu, tangan di pinggang. Okey, boleh? 1. Okey, 2 kiri. 3 4 5 6 7 8 9 10. Okey, berbalik kepada keadaan seperti biasa. Jadi begitulah untuk aktiviti pertama, lunges stretch bagi pemanasan badan ataupun warm up. Okey, untuk sesi pemanasan badan ataupun warm up bagi aktiviti yang kedua iaitu V-stretch. Okey, kita akan lihat sebentar lagi Izani dan juga Hakim melakukannya. Apa yang paling penting aktiviti kedua ini memerlukan flexibility ataupun kelenturan, kelembutan bagi murid-murid yang ingin melakukan aktiviti ini. Dan tanpa membuang masa, kita akan lihat perlakuan daripada Izani dan juga Hakim. Duduk dan bukaan kaki semaksimum yang mungkin. Okey, dalam keadaan bersedia untuk aktiviti yang seterusnya. Dan kita lihat bukaan kaki daripada Hakim dan juga Izani. Dan saya akan pergi kepada aras yang lebih mudah dan juga aras yang kedua semaksimum mungkin ataupun aras yang sukar sebenarnya. Okey, kita akan pergi kepada sudut yang sederhana dengan kiraan saya. Bersedia? Okey, boleh turun perlahan-lahan, sederhana sahaja dengan kiraan saya 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey, sebenarnya dalam aktiviti ini kita boleh teruskan dengan aras yang boleh saya katakan semaksimum mungkin. Tetapi apabila ataupun murid-murid di rumah yang meminati sukan ini, inilah adalah asas ataupun panduan yang boleh diikuti. Sekiranya mampu lakukan dengan lebih baik ataupun lebih semaksimum mungkin bukaan kaki, boleh teruskan, tidak perlu kepada aras yang sederhana. Dan kita akan lihat pada aktiviti yang kedua ini, Izani dan juga Hakim dapat melakukan bukaan kaki yang baik dan juga kelenturan yang kita akan dapat lihat kepada semaksimum mungkin mampu menurunkan kepala pada lantai. Okey, bersedia? Dengan kiraan 10 boleh turun. Okey. Kiraan saya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey, boleh bangun. Jadi kita telah selesai dalam sesi warm up ini ataupun dalam pemanasan badan. Aktiviti yang kedua, V-stretch. Saya harap semua dapat mengikuti sistem ataupun cara lakuan yang betul daripada kami untuk aktiviti yang kedua ini. Okey, untuk aktiviti yang seterusnya, kemahiran sepak sila ansur maju yang pertama ataupun kita menggunakan kemahiran sila sebagai first ball
bola pertama daripada pihak lawan. Dan saya akan tunjukkan daripada murid saya akan membaling bola kepada saya dan kita perlu berada dalam kedudukan yang selesa untuk menerima bola pertama ataupun daripada pihak lawan dan bukaan kaki seluar bahu dan kita rasa selesa ketika menunggu bola daripada pihak lawan. Sebagai contoh, boleh saya tunjukkan. Okey, dalam sepak takraw sebenarnya, apabila bola daripada pihak lawan, dia hadir dengan berbagai sudut. Jadi kemampuan kita menguasai kemahiran yang baik perlu dipelajari yang akan mempunyai kesinambungan apabila berada di dalam gelanggang. Dan kaki dalam memainkan faktor yang sangat penting. Ketepatan bola berada dalam kaki ataupun kemahiran sila untuk aktiviti ansur maju yang pertama dalam kemahiran first ball atau bola pertama. Okey, untuk ansur maju yang pertama seperti yang saya maklumkan sebelum ini iaitu menggunakan kemahiran sila. Sebenarnya kemahiran sila ni digunakan untuk menerima bola yang pertama semua posisi. Dan bukan sahaja apik kanan tetapi tekong dan juga apik kiri. Kita akan lihat hakim akan menunjukkan teknik menunggu bola pertama dengan kemahiran sila yang akan dibaling oleh Zani. Kepada hakim. Okey, kita dapat lihat hakim dapat dengan tenang dapat menggunakan ataupun menerima bola pertama dengan mudah kerana hakim telah menguasai kemahiran asas sepak takraw iaitu kemahiran sepak sila dengan baik. Oleh itu, kita sebenarnya banyak cara bukan sahaja posisi apik kanan tetapi semua posisi. Okey, kita akan lihat sekali lagi bagaimana hakim menerima bola pertama menggunakan kemahiran sila. Okey, jadi saya rasa itu adalah ansur maju yang pertama untuk kemahiran sila yang telah ditunjukkan oleh hakim. Okey, untuk ansur maju yang kedua dalam kemahiran first ball ataupun bola pertama daripada pihak lawan, kita perlu menguasai ansur maju yang kedua ini menggunakan kemahiran kepala sebenarnya apabila bola pertama daripada pihak lawan. Yang pertama ialah sepak sila ataupun kemahiran sila menggunakan kaki dalam dan yang kedua ini menggunakan kepala. Biasanya di dalam permainan ataupun situasi perlawanan sepak takraw, apik kanan ataupun apik kiri yang biasa menggunakan bola kepala ataupun first ball, penerimaan bola yang pertama. Saya akan tunjukkan perlakuan sebagai contoh. Jadi seperti biasa, kita berada dalam keadaan sedia, menunggu bola daripada pihak lawan dan sedikit tunduk, bukan kaki seluas bahu. Okey, kita akan menerima bola daripada pihak lawan. Okey. Okey, jadi itu antara contoh bola pertama daripada pihak lawan dan kita perlu menguasai kemahiran kepala seperti yang kita lakukan pada episod sebelumnya supaya bola tersebut dapat diangkat oleh apik kiri ataupun pihak lawan bagi kepada apik kiri ataupun mana-mana posisi yang sesuai mengikut kelajuan bola.
Okey, untuk ansur maju yang kedua, kemahiran ataupun menggunakan kepala. Sebenarnya dalam sepak takraw ni kita lihat tadi sebentar tadi, iaitu kemahiran menerima bola ataupun first ball menggunakan kaki dalam, dan sekarang ini menggunakan kepala. Untuk Izani tunjukkan pelakuan ataupun teknik yang sesuai penerimaan kemahiran first ball ataupun bola pertama dari pihak lawan. Okey, kita bersedia dalam keadaan bersedia menunggu bola pertama. Okey, kenapa Izani memberi bola ke arah sini? Sebenarnya sama seperti dengan hakim juga memberi bola ataupun menghantar bola menggunakan kemahiran yang kita telah tunjukkan supaya memudahkan apit kiri menghantar bola kepada apit kanan untuk melakukan rejeman. Sekali lagi kita akan tengok ulangan kali kedua. Kemahiran ataupun ansur maju menggunakan kepala, penerimaan kemahiran first ball. Okey, jadi saya rasa memang sangat sempurna dengan penerimaan first ball daripada pihak lawan dan bukaan kaki, teknik postur badan dan juga fokus kepada pihak lawan mempengaruhi kemahiran first ball dalam ansur maju yang kedua ini. Okey, dalam kemahiran yang seterusnya ataupun ansur maju yang ketiga untuk kemahiran first ball. Kemahiran memeha juga sangat penting dalam permainan sukan sepak takraw. Jadi, kemahiran ini juga perlu dikuasai oleh murid-murid, juga semua yang meminati sukan ini. Dan kita akan lihat pelakuan yang saya akan tunjukkan, balingan daripada hakim kepada saya, supaya sekiranya saya sebagai apit kanan boleh halakan bola ataupun beri bola kepada apit kiri. Sebagai contohnya, okey. Jadi sedikit sebanyak penguasaan kemahiran kepada asal memeha sangat penting dalam first ball ataupun penerimaan bola pertama dari pihak lawan supaya apit kanan atau apit kiri dapat melambungkan bola, memudahkan apit kiri dapat memberi hantaran yang baik kepada apit kanan. Jadi untuk ansur yang sekarang ini perlu dikuasai oleh murid-murid. Untuk ansur maju yang ketiga dalam kemahiran ataupun first ball penerimaan bola dari pihak lawan, kita akan lihat daripada hakim untuk menerima bola menggunakan kemahiran memeha. Dan kita akan lihat pembaling daripada Izani kepada hakim. Bersedia hakim dalam keadaan selesa menunggu bola daripada pihak lawan. Okey. Okey, sebenarnya kalau kita lihat hakim memang sangat memenuhi kriteria penggunaan ataupun kemahiran memeha, dan sekiranya pihak lawan memberi bola kepada apit kiri dan apit kiri juga akan boleh membuat hantaran kepada apit kanan ataupun apit kiri dapat memberi bola kepada apit kanan untuk hantaran. Dan kita akan lihat sekali lagi lakuan yang akan ditunjukkan dalam ansur maju yang ketiga ini menggunakan kemahiran memeha. Okey, jadi saya rasa untuk ansur maju yang ketiga ini cukup lengkap, dan untuk kita menguasai dalam kemahiran first ball ataupun menerima bola dari pihak lawan, ketiga-tiga ansur maju yang sangat mudah dipraktikkan, iaitu kemahiran kaki dalam, kepala dan juga memeha.
Untuk aspek keselamatan, kita perlu memberi penekanan kepada cooling down. Dan cooling down ini sangat penting selepas kita melakukan kemahiran first ball sebenarnya, kerana penggunaan otot yang lebih tinggi arasnya untuk kita menurunkan suhu dan juga pemulihan otot yang lebih baik kepada anggota badan kita, dan juga kita memberikan persediaan kepada otot untuk kita melakukan aktiviti pada esok hari. Jadi, pastikan aspek keselamatan ini dapat diberi penekanan kepada diri kita dalam melakukan setiap kemahiran sepak takraw. Okey, untuk sesi cooling down, aktiviti yang pertama iaitu hamstring stretch yang kita akan lihat Izani dan juga Hakim melakukannya dalam aktiviti pertama ini. Boleh Hakim tunjukkan, boleh duduk dan bukaan kaki. Pada peringkat awal tadi adalah warm up kita ke depan, dan sekarang ini kita akan tunjukkan hamstring stretch ini macam mana. Ke kanan 5 kali dengan kiraan 5 atau 10 kali, dan ke kiri pun sama dalam kiraan 5 pun 10 kali. Okey, bersedia ke kanan. Okey, kalau kita lihat flexibility yang ada kedua-dua murid ini sangat bagus. Dengan kiraan saya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey, ke kiri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Baik, untuk cooling down yang pertama ini, pastikan bukaan kaki mengikut keselesaan murid-murid di rumah dan juga semaksimum mungkin tidak mencederakan sebenarnya, kerana ini adalah sebagai panduan saja di rumah. Untuk sesi yang kedua, kita lihat sekali lagi perlakuan cooling down. Aktiviti yang pertama, hamstring stretch. Okey, ke kanan dengan kiraan 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ke kiri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey, Hakim dan juga Izani boleh berdiri untuk kita selesaikan aktiviti yang pertama, cooling down, hamstring stretch. Okey, untuk sesi cooling down ataupun penyejukan badan bagi aktiviti yang kedua iaitu groin stretch, kita akan lihat kedua-dua murid Izani dan juga Hakim sekali lagi melakukan perlakuan groin stretch. Kita akan lihat, boleh bersedia di mat masing-masing dan turun dalam keadaan yang selesa. Okey, kaki ke depan. Okey. Okey, dan dengan kiraan saya sebanyak 10 kali. Izani boleh seperti Hakim. Badan luruskan sedikit. Okey. Okey, kita lihat berada dalam kedudukan yang selesa dan juga mengikut kesesuaian murid-murid melakukannya. Okey, kiraan 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dan kita akan tukar kaki. Okey, bersedia. Pastikan untuk sebelum saya mulakan untuk ulangan yang kedua, pastikan postur badan berada dalam keadaan yang mengikut kesesuaian, tidak terlampau ke depan dan juga ke belakang. Dan juga kita sebenarnya memberikan otot-otot kita supaya lebih bersedia sebenarnya pada esokan harinya. Kita bersedia untuk sesi ulangan yang kedua dengan kiraan 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey, terima kasih Hakim dan juga Izani, boleh bangun. Dan begitulah untuk sesi cooling down ataupun penyejukan badan bagi aktiviti yang kedua. Okey, sekali lagi kita nak ucapkan terima kasih kepada coach bersama dengan atlet-atletnya sebab
sepanjang episod kali ini memang kerja keras bagi memberikan penjelasan yang lebih baik buat semua, gambaran yang lebih baik berkaitan dengan aktiviti bola pertama, Coach. Jadi mungkin sebagai penutupnya, antara objektif yang Coach ingin sampaikan, Coach, silakan. Okey, objektif yang kita lihat sebenarnya secara teknikalnya adalah yang penting menguasai dalam situasi permainan dalam gelanggang. Itu objektif, iaitu 3, sepak sila ataupun menggunakan kaki dalam, kepala dan juga memeha. Itu objektif yang paling penting dapat dikuasai apabila di dalam gelanggang. Macam mana kita nak tahu situasi tu? Kita kena pakai kemahiran-kemahiran yang tersendiri tu, Coach. Okey, kemahiran sebelum kita nak kenal pasti, sebab itu kita perlu kuasai dulu di luar. Kemahiran asas, apabila bola daripada pihak pertama ataupun pihak lawan, apabila kita mempunyai kemahiran tersebut, kita mampu menguasai dan kita boleh mengagak bola datang di peringkat sepak sila ke, memeha ke ataupun menanduk. Sebab itu penguasaan di peringkat kemahiran asas adalah sangat penting. Betul. Itu satu pemahaman yang sangat jelas ditunjukkan oleh Coach. Coach, terima kasih banyak. Sama. Coach Putra Ghani bersama dengan kita untuk episod ke-5 pada hari ini. Tapi selepas ini ada lagi 3 episod untuk kita bawakan. Jadi ini menarik. Inilah sepak takraw yang akan kami bawakan kepada anda semua. Okey, jadi Coach, seperti biasa kita nak tinggalkan dengan kata-kata semangat sambil disokong oleh kedua atlet kita ini. Silakan. Okey, sepak takraw is fun. Mantap. Senyum selalu. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye. Didik TV KPM